Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ainul Mardiah binti Anwar. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan kod subjek PCS 105 iaitu kursus apresiasi seni lukis dan seni reka. Terlebih dahulu, saya Ainul Mardiah binti Anwar sebagai ketua kumpulan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan saya iaitu Khazrin Hanis binti Khazmi, Nur Fathat Sfa binti Muhammad Saufi dan Wan Maryam binti Wan Fahmi Rizwan yang telah memberikan komitmen yang sangat baik dalam menyiapkan tugasan kerja khusus ini dengan jayanya. Usaha yang ditunjukkan oleh kesemua ahli kumpulan saya layak diraikan dan dipuji. Selain itu, tidak lupa juga sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Muhammad Iqbal bin Badaruddin yang telah banyak membantu dari segi kemusykilan dan menjawab ketidakfahaman kami dalam menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali, saya berharap hasil tugasan ini menepati kehendak standard tugasan yang telah dikehendaki oleh pensyarah saya dan menerima tugasan ini dengan baik. Ianya adalah bahan utama dan ukuran Masjid Hagia Sophia. Berikut adalah paparan mengenai bahan pembinaan yang digunakan, panjang, lebar, tinggi dan pada tahun bila masjid tersebut dibina dan disiapkan. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan mengenai pengenalan ikonografi. Estetika ikonografi ialah cabang sejarah seni yang mengkaji pengenalan, penerangan dan tafsiran imej. Istilah kepada perkataan ikonografi diterjemahkan sebagai menulis imej atau cat. Istilah ini terhasil daripada perkataan Yunani yang bermaksud atau bermakna tulisan. Istilah sinonim untuk ikonografi ialah lukisan ikon dalam tradisi Kristian Byzantine dan Ortodoks. Istilah ini juga digunakan dalam pelbagai bidang akademik lain selain daripada sejarah seni. Justru itu, penulis yang memfokuskan kepada pengisian imej ialah Giorgio Vasari. Karya beliau bertajuk Ragionamenti, menafsirkan lukisan di Palazzo Vecchio di Florence, Itali. Bersua menekankan bahawa karya-karya ini sukar untuk difahami walaupun untuk orang-orang era kontemplasi, iaitu golongan yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dan tinggi. Seterusnya, ikonografi dalam disiplin sejarah kesenian berkembang pada abad ke-19. Seperti yang dilihat dalam Adolphe Napoleon Diderot 1806 hingga 1867, Anton Heinrich Springer 1825 hingga 1891 dan Emile Malet 1862 hingga 1903. Kesemuanya dari mereka adalah pakar dalam kesenian agama Kristian yang juga merupakan salah satu kajian utama abad ini. Akhir sekali, di Jerman pada awal abad ke-20, Aby Warburg 1866 hingga 1929 dan pengikutnya Fritz Sachs 1896 1948 dan Erwin Panofsky 1862 hingga 1968 menerangkan amalan pengenalpastian dan pengelasan motif dalam imej dan penggunaan ikonografi sebagai kaedah untuk memahami makna yang disampaikan oleh seorang pengkarya hebat iaitu Panofsky yang menyusun pendekatan yang mempunyai pengaruh terhadap ikonografi dalam karyanya Studies in Iconology 1939. Selain itu, beliau turut mendefinisikan ikonografi sebagai cabang sejarah seni yang menekankan medium atau makna di sebalik karya berbanding bentuk. Perbezaan yang diterangkan oleh Panofsky dan pelajarnya antara yang paling tepat. Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia atau Hagia Sophia berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud hikmah suci. Nama lain Hagia Sophia dalam bahasa Yunani Hagia Sophia, bahasa Turki Hagia Sophia, bahasa Arab Hagia Sophia dan bahasa Latin Santa Sophia atau Santa Sapientia. Masjid Hagia Sophia terletak di Istanbul, Turki. Lokasi Masjid Hagia Sophia. Masjid yang memiliki nama Hagia Sophia ini terletak di Sultan Ahmed Mahallisi Hagia Sophia Meidani, Istanbul, Turki. Kronologi Masjid Hagia Sophia. Pada mulanya,
Masjid Hagia Sophia ini dibina sebagai sebuah katedral bagi penganut Kristian Ortodoks. Pada abad ke-15, Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih kedua, membolehkan Hagia Sophia mula dikuasai masyarakat Islam dan berlaku perubahan pada fungsi dan kedudukan seni bina unik itu. Bermula pada tahun 1453, Hagia Sophia yang selama ini digunakan sebagai sebuah gereja ditukarkan menjadi sebuah masjid. Pada tahun 1935, fungsi Hagia Sophia berubah selepas kejatuhan Empire Uthmaniyah. Kebangkitan Kerajaan Republik Turki yang melaksanakan dasar sekularisme di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk menyebabkan Masjid Hagia Sophia ditukar fungsinya menjadi sebuah muzium. Kerajaan Turki menjadikan Hagia Sophia sebuah muzium yang mempamerkan karya-karya seni era Byzantine dan Uthmaniyah. Muzium Hagia Sophia dibuka secara rasmi kepada orang awam bermula pada 1 Februari 1935. Situasi itu kekal sehinggalah tahun 2018. Pada 10 Julai 2020, Masjid Hagia Sophia kembali diisytiharkan sebagai sebuah masjid selepas Erdogan menandatangani dekri pertukarannya, walaupun berdepan pelbagai jenis bantahan daripada dalam dan luar negara. Hagia Sophia mempunyai sebuah kubah yang saiznya sangat besar di tengah, diameter 31.87 meter dan tinggi 55.60 meter dari lantai, yang terletak di atas singgah kubah yang disokong oleh 4 tiang sambut. Dinding dalam ditutupi dengan batu marmar, mozaik emas dan lain-lain, manakala di bahagian luar pula dinding stuko yang ringkas menonjolkan lagi ke kubah dan kubah utama di masjid ini. Pada tahun 1453, selepas kejatuhan Konstantinopel bertukar menjadi Empire Uthmaniyah, Sultan terkenal iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih telah menukar gereja Ortodoks Byzantium ini menjadi sebuah masjid. Loceng, altar dan barang-barang berunsurkan agama Kristian dibuang, manakala sementara lukisan pada dinding pula ditampal. Ia telah pun digantikan dengan unsur-unsur agama Islam seperti mihrab, mimbar dan 4 menara di luar bangunan. Hagia Sophia kekal berfungsi sebagai sebuah masjid sehingga tahun 1935 apabila ia ditukar kepada muzium oleh Kerajaan Republik Turki. Selama hampir 500 tahun, Hagia Sophia menjadi masjid utama dan bersejarah di Istanbul. Selain itu, ia menjadi model pada masjid-masjid lain seperti Masjid Sultan Ahmed, Masjid Biru di Istanbul, Masjid Sehzad, Masjid Sulaimani dan Masjid Rustem Pasha, oleh kerana reka bentuknya yang menarik, eksklusif, mempunyai nilai keseniannya yang tinggi dan penggayaannya yang tampak unik tersendiri.